Martabat wanita muslimat yang dikasihi, kita mengetahui hanya satu-satunya agama, iaitulah agama Islam, yang menaikkan martabat wanita. Dalam soal wanita ini yang sedang berhadas, contohnya, kita lain dengan lelaki. Kita ada haid, kita ada tempoh haid kita, tempoh kita berdarah-darah. Kalau agama lain, dia tengok wanita yang ataupun yang mengalami situasi ini sebagai wanita yang sedang dirasuk oleh syaitan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Dalam keadaan COVID mencanak-canak naik ya. Allahu Akbar. Saya pun positif sebenarnya. Tapi bukan hari ni dah. Alhamdulillah dah selesai. Saya balik dari Syria. Terus kuarantin, kemudian dapat result COVID positif. So jadi daripada 5 hari kena extend 2 hari lagi. Jadi 7 hari, Alhamdulillah. So selesailah 7 hari tu semalam. Semalam hari ke-7 dan hari ni hari ke-8. Kuarantin kat rumah? Kuarantin di rumah. Anak-anak? Anak-anak di luar bilik. Saya dalam bilik. Kalau misal kata kita tu daripada awal di KLIA tu kita negatif, dia kena buat swab lagi, buat test lagi. Kalau positif tak perlu, habiskan je, completekan saja sampai 7 hari bagi yang dah ada booster, bagi yang tak ada dalam 10 hari gitu. 10 hari yang tak ada vaksin ke apa ke gitu. Yes. Dia kena, saya tak pasti sama ada yang tidak ada vaksin. Kalau setakat yang saya faham, yang tak ada vaksin tu kena tambah lagi 10 hari ke macam tu lah. Dia keluar bukan umrah lah. Dia keluar untuk yang lain, untuk pelancongan yang lain. Sekiranya negara itu membenarkan. Nah, contohnya Turki, dia memang open. Kita tak ada vaksin pun boleh pergi tempat dia. Dan sekarang bergantung kepada negara. Kalau di Saudi, kita ini kena cukup vaksin. Tapi kerajaan kita nak melepaskan kita untuk pergi umrah, mesti kena ada booster pula. Booster bukan request daripada Saudi, tapi booster adalah daripada negara kita, Malaysia. Wajib. Saya cek balik, tapi saya cek yang saliva test tu yang tak berapa valid sangat. Saya cek negatif lah. Kalau yang antigen test tu kan, antigen test tu dia macam kurang, apa orang kata tu, kurang kurang tepat. Dan saya pun tidak dinasihatkan untuk membuat PCR test berulang kali lah. Jadi maksudnya sekali kalau dah positif tu sudah, dia kata. Nanti kalau tak memanjang cek akan jadi positif sahaja. Sebab apa, dia kata memang yang kesan-kesan yang ada dekat dalam tubuh badan kita itu dia sentiasa ada. Jadi kalau dia dapat calit, time tu dapat, dia kata akan jadi positif balik. So dia kata cukup yang lepas tu dan tak buat lagi lah. InsyaAllah nanti nak pergi umrah buat balik. Okay. Baik, jadi jangan dekat-dekat dengan saya ya. Masya Allah. Okay. La haula wala quwata illa billah. Tapi insyaAllah Alhamdulillah sangat, walaupun COVID positif, yang saya rasa teruk sikit cuma batuk lah. Batuk, sakit tekak masa sakit tekak masa mula-mula balik tu. Sebab dalam perjalanan cuaca pun sejuk, 2 Celsius kan. Jadi memang attack dia kuat. Masa di Syria okey, walaupun 28 darjah Celsius okey lagi. Bila masuk ke Turki dengan angin dia, saya silapnya sampai daripada Syria, daripada Gaziantep tu, daripada Tal Abyad, Tal Abyad saya masuk ke Istanbul. Kemudiannya saya pakai baju sejuk yang tak kurang, yang bukan bubble yang besar tu lah. Jadi pakai yang macam biasa saja. Oh, dia punya serang pada tekak kita, rasa dah sejuk dah. Dada kita rasa sakit lah, sejuk. Dan lepas tu bila balik tu batuk,
dan kemudian dalam perjalanan balik ke Malaysia, alhamdulillah masih okey lagi, tak adalah rasa macam sakit ke ni, tapi betul-betul bila balik rumah demam. Baru demam. Tapi alhamdulillah selesai dah 7 hari. Hari ni pun tak demam. Tengok blood pressure pun okey. Kita punya SPO, oksigen tu dapat 99 okey dah kan. 99. So alhamdulillah. Cuma sedikit lah darah tinggi, ada 130 lebih, tak best juga kan. Yang paling best 120 130, pagi tadi 146. Saya kata apa saya fikirkan ni sebab saya terkurung. Jadi high bloodnya duduk dekat dalam bilik je, stres duduk dalam bilik. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya rabbal alamin. Kita sambung insya-Allah muka surat 14. Muka surat 9. Okey, Ustaz muka surat 9. Saya tanya Ustaz sampai mana? Entah mana-mana dia kata. Hai. Ciri-ciri agaknya dia kata. Agaknya dia cakap. Baik, okey. Kita selesai muka surat 9, kita masuk muka surat yang ke-10 Okey. Martabat wanita. Baik. Muka surat 10, muka surat 8, 9. Okey. Martabat wanita. Baik. Martabat wanita muslimat yang dikasihi, kita mengetahui hanya satu-satunya agama, iaitu agama Islam, yang menaikkan martabat wanita. Dalam soal wanita ini yang sedang berhadas, contohnya, kita lain dengan lelaki. Kita ada haid, kita ada tempoh haid kita, tempoh kita berdarah-darah. Kalau agama lain, dia tengok wanita yang ataupun yang mengalami situasi ini sebagai wanita yang sedang dirasuk oleh syaitan. Orang-orang Yahudi, begitu juga dengan tradisional Hindu. Jadi mereka memandang bahawa wanita-wanita ini adalah wanita yang sedang dirasuk oleh syaitan. Walaupun daripada sudut biologinya kita tahu bahawa sains dia menunjukkan itu mempengaruhi kesuburan kan seseorang dan sebagainya, itu pada hari ini. Tapi pada waktu dulu, zaman dulu, itulah dia nilai wanita. Maksudnya nilai wanita ini kena rasuk aja oleh syaitan. Sampai sekarang pun kalau kita fikir histeria, perempuan histeria kan. Dia ada mentality tu. Jadi kita nampak wanita itu lemah jiwa dia, perasaan dia. Sebenarnya kalau setakat pengalaman saya 8 tahun jadi prinsipal, saya belum pernah lagi melihat satu-satunya histeria dalam bawah kepimpinan atau pengurusan saya di college saya waktu tu yang genuine histeria. Tak pernah jumpa lagi. Kalau yang menjerit-jerit ke apa ke, yang itu memang dia sedang stres. Ada yang berlakon-berlakon tu, jadi kita macam ikut je lah kan, play the game, kita pun jadi pelakon. Tapi lepas tu bisik kat telinga dia, tak malu ke besok nanti satu level ni semua tengok awak yang jerit-jerit malam tadi. Dah rambut mengebang semua ke depan tu. Kenapa ni tiba-tiba lah pula kenapa ni Jadi tidak pernah lagi saya melihat yang genuine secara jujur, melainkan dia ada perasaan dan emosi serta perhatian yang perlu kita berikan. Okey. Jadi wanita, Masya Allah, bila Islam datang, Allah berikan kedudukan yang sangat-sangat mulia. Jadi satu-satunya cara untuk mengekalkan kemuliaan wanita adalah kita semua kaum wanita perlu mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam, beramal dengan Islam dan mempunyai ilmu pengetahuan Islam. Agama lain tidak. Secara jujur, dan kita minta maaf kalau agama-agama lain mendengarnya. Okey, yang tak ada agama lagilah. Baik. Kita lihat di sini seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Muhammad Al-Ghazali. Dia juga pengarang kitab fiqh sirah.
daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia pernah mengungkapkan mutiara katanya di dalam kitab Al-Islam Wathaqat Al-Mu'attalat seperti berikut. Apa kata dia? Jika kita merenung kembali 1000 tahun ke belakang, nescaya kita akan dapati wanita telah pun menikmati keistimewaan yang cukup luar biasa. So 1000 tahun ke belakang, waktu bila ni? Zaman kegemilangan Islam. Okey. Keadaan mereka ketika itu lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan barat sekarang. 1000 tahun yang lampau, kita mulia, lebih mulia daripada status wanita barat pada hari ini. Cuba kita lihat apakah matlamat dan fungsi wanita-wanita barat. Dia menjadi simbolik apa? Tak payah jawab lah kan. Jadi kita cuma lontarkan saja. Dia menjadi simbolik apa? Apakah peranan yang dia mainkan? Contoh dekat dalam iklan, dalam filem, di pejabat-pejabat dan sebagainya. So apakah cabaran-cabaran yang sering dikaitkan dengan bila ada pekerja wanita dengan lelaki? Apa masalah dia? Kan? Jadi wanita ini dia telah diletakkan simbolik dia seperti itu. Jadi kalau kita study movie dan sebagainya, jadi wanita ini dia macam ada satu peranan menggoda, peranan yang mesti kena menarik perhatian. Even cerita-cerita yang heroik, dia Spiderman, ada tak girlfriend dia? Ultraman ada? Itu Jepun. Kalau ada Superman, apa lagi? Macam-macam man lah tu kan. Even Avengers, ya. Saya pun tak tahu sangat ni. Avengers. Jadi Avengers, grup Avengers tu pun dia orang ada dia punya mesti gedik-geli friend dia tu. Jadi wanita-wanita itu dipaparkan mesti kena menggedik, mesti kena menggeli-geli gitu. Jadi kalau tak ada, maka dia bukan perempuan yang bertamadun. Itu hari ini, ya, wanita-wanita barat hari ini. Dan dalam Islam, Masya Allah, kita tengok perenggan seterusnya, kedudukan wanita amat tinggi dalam Islam. Sehingga dalam Al-Quran terdapat sebuah surah diberi nama An-Nisa yang membawa erti wanita. Ia juga tidak diciptakan oleh Allah untuk dijadikan hamba manusia, tetapi sebagai pasangan. Kita bukan hamba suami, ya. Kita bukan hamba kepada ibu ayah kita, bukan hamba kepada majikan kita, tetapi kita adalah pasangan kerja, pasangan suami, ya, dan sebagainya. Sekiranya kita melihat di sebalik kejayaan lelaki, sudah pasti di belakangnya berdiri teguh wanita misali. Yang ini bukan perempuan yang tulis, yang tulis ni lelaki, ya. Okay, jadi tanpa mereka tiadalah zuriat di dunia, dan tanpa mereka juga tiadalah haruman syurga, kerana Islam telah meletakkan syurga itu di bawah telapak kaki wanita yang bergelar ibu. Perempuan di Jepun, kalau dia orang frust, tak boleh nak jaga mak dia, tak boleh jaga ayah dia, tahu tak dia letak kat mana? Kalau tak nak bawa ke tempat penjagaan pun tak ada, dia letak dekat satu kawasan hutan. Dia tinggalkan mak dia ataupun ayah dekat situ saja. Kalau kita tengok budaya-budaya yang lain, budaya contohnya salam dan cium tangan mak dengan ayah, datang dari mana? Kat Malaysia ni pun macam tu tuan-puan. Sahabat-sahabat saya ada non-Muslim yang masuk Islam. Bila saya tanya dia apa yang membuatkan awak tertarik dengan Islam dia, dia kata korang lah bila salam mak ayah mesti cium tangan. Jadi dia nampak budaya kita menghormati ibu dan ayah. Jadi ibu dengan ayah kita buruk perangai macam mana pun, Islam ajar kita untuk menghormati mereka dan memaafkan mereka. Bukan bergaduh balik. Hari ini cuba tengok di China, mak ayah dia orang dia tak mampu nak buat, tuan-puan, ya Allah, dia pergi halau saja dari rumah. Jadi budaya itu bukan, kita nak kata apa dah, dia memang bukan Islam. Kita nak cakap berdosa, kita awal-awal lagi dah cakapkan dia berdosa, tak kena tune, bahasa tu tak kena, sebab mereka bukan beragama Islam. Jadi yang membela seorang ibu, membela seorang ayah yang tua, sebenarnya adalah agama kita, agama Islam. Ya. Gambar-gambaran tu tak ada ke yang membela kitab dia orang, tak ada. Tak ada. Kalau secara yang aspek family berkenaan dengan hukum hakam, family relationship, secara yang sempurna Islam saja. Kalau Hindu pun tak.
Walaupun dia ada kitab-kitab dia kan. Buddha pun tak juga, sebab dia berpegang kepada yang 8 virtues. Jadi macam peraturan yang khusus. Basically peraturan-peraturan yang diorang ada adalah peraturan budaya mereka sendiri. Jadi bukan kita. Tu yang syurga di bawah tapak kaki ibu semua kan. Jadi situ agama kita yang mengajar. Jadi kerana itu ketandusan untuk menghormati ibu dengan ayah ini berlaku dalam banyak masyarakat, dalam banyak masyarakat. Jadi ini yang kita perlu, orang kata tu, menyayangi agama kita lah. Bukan menjadi fanatik, tetapi kita menyayangi agama kita dan kita perlu menjadi contoh teladan juga kepada keluarga-keluarga lain. Cumanya sedih sangat walaupun kita berbangga dengan agama Islam, tapi tak ramai yang menghayati Islam. Saya bagi pengalaman saya semasa saya duduk di Dengkil satu masa dulu. Jiran saya India. India ni dia punya budaya, dia orang punya falsafah dia itu suami adalah Tuhan. Kan, suami itu adalah Tuhan. Kita suami adalah pasangan kan, bukan Tuhan. Jadi suami adalah Tuhan. So dia akan arahkan anak dia tu untuk respect kepada ayah dia lah. Jadi itu mak yang suruh respect kepada ayah. Jadi kata-kata ayah tu bila ayah dah sampai ke tahap darjat Tuhan itu, jadi itulah yang diorang ada value yang itu. Jadi bila value yang tersebut bila dia pegang pun dia tidak akan ke mana dia goyah lah. Jadi bila ayah mati dia, bila ayah buat benda yang salah, nampak, dia semua tak kena. Jadi dia akan ikut pattern yang salah. Sebab tu pada hari ini kita tak faham kenapa ada satu kumpulan ya di India, kalau tengok berita di Karnataka contohnya, diorang allergic dengan wanita-wanita wanita India yang bertudung. Tak boleh pergi ke sekolah ni, dekat pagar sekolah cikgu-cikgu dah tahan, kena buka tudung. Guru-guru yang perempuan pakai tudung sampai pagar kena buka tudung. Dan diorang kumpulan ni dia pakai selendang warna oranye terang. Jadi di situ juga ada pengaruh Buddha jugalah, ataupun pengaruh monk dia, pengaruh monk, bukan Buddha, pengaruh monk dia. Monk dia tu Sami ya. Okey. Jadi bila kita tengok macam tu, maksudnya ada ketakutan dalam diri mereka tu terhadap Islam, tapi dalam masa yang sama adalah mereka ini sedang mematuhi satu arahan ataupun satu budaya pemikiran yang itulah yang sebab dia anggap benda tu Tuhan. Jadi dia songsang sehingga hilang kemanusiaan dia, sehingga hilang peri kemanusiaan dia. Dan baru-baru ini dia keluarkan satu gambar, dan gambar itu di-share dekat satu page social media kumpulan yang agak ternama, yang agak popular di India. Di gambar tu lelaki Muslim ada dalam 10 orang, gambar kartun karikatur. Jadi dia pun karikatur tu, jadi dilonggokkan, diikat dengan tali, digantung. Jadi sebab wanita-wanita nak pergi ke sekolah tak boleh, dekat jalanan dia orang make fun of Jadi yang lelaki-lelaki inilah, lelaki Muslim inilah yang cuba membela. Jadi dia orang pula sekarang menjadi fokus ya. Okey. Jadi itulah nak ceritanya, apabila kita memberi kuasa kepada bukan ahli dia. Okey, baik, kita teruskan. Diceritakan bahawa Jahimah telah menemui Nabi Muhammad SAW bagi meminta kebenaran menyertai peperangan. So Jahimah ni agak-agak lelaki ke perempuan? Okey. Mula-mula pelik juga kan, perempuan ke lelaki? Betul, jawapan dia adalah lelaki. Dan kemudian Nabi bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Maka Jahimah pun menjawab, ya. Lalu Rasulullah mengarahkannya dengan bersabda, tinggallah bersamanya kerana sesungguhnya syurga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Okey, jadi di sini pilihan antara jihad dan juga dengan ibu lah.
Jadi antara dua itu, jihad dan ibu, mana lebih penting? Ibu. Dan melihat konteks suasana keperluan, melainkan kalau ibu tersebut ibu yang ada orang lain jaga, ada anak-anak lain yang jaga, dan ada kemudahan untuk diri sendiri, jadi ibu tu tidak memerlukan anaknya. Baik, jadi kenyataan ini ada dalam sebuah hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW berkata, datang seorang lelaki kepada Rasulullah, lantas berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak saya hormati?" Baginda menjawab, "Ibumu." Lelaki itu terus bertanya, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Sekali lagi dia bertanya, "Kemudian siapa?" Barulah Nabi jawab, "Bapamu." Jadi ibu tu berapa kali? Okey, so jadi situ Islam dia mengangkat wanita ini pertama pada sudut nama tu sendiri, An-Nisa, surah An-Nisa, pada nama surah dalam Al-Quran. Jadi nama wanita itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat manusia ini melihat wanita mempunyai peranan yang penting. Wanita bukan fragile, bukan wanita ini perlu diperkotak-katikkan atau dimanipulasi. Saya teringat ada seorang syekh, dia berkata, kalau seseorang datang ke rumah kita, tiba-tiba je dia kata, "Boleh tak saya nak tengok emas awak, emas awak yang awak ada tu." Dengan kata awak ada peti emas, ada 4 tingkat, 4 bar emas tu, boleh tak saya tengok? Agak-agak kita bagi tak? Tak bagi kan? Kita akan tanya, kita akan kata apa dengan dia? Kenapa awak nak perlu tahu? Agak-agaknya kenapa kita tak nak tunjuk dia emas kita tu? Sebab dia ada niat jahat. Selain daripada tu, tahu kita sendiri rasa riak kan? Satu lagi, kalau kita tengok emas tu, dia bernilai tak? Nilai kan? Sebab satu, niat jahat. Dia bila niat jahat dengan riak tu, dia ada sesuatu berkaitan dengan hati kan? Okey, jadi Syekh tu kata, kaum wanita dalam keluarga tu, dia ibarat emas tu. Jadi bila orang datang, tanya anak berapa orang? 4 orang. Boleh saya tengok anak perempuan awak? Boleh kita kata kan? Tak apa, boleh lagi. Keluarlah nak awak 4 orang perempuan semua. Oh, ini nombor 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia tanya, boleh tak tengok rambut? Kita yang ada ilmu ni macam tu kita rasa kan? Tapi secara logiknya, macam itulah yang berlaku dalam budaya kita pada hari ini. Dia nak tengok, dan mungkin melalui social media, nak tengok body size apa kan. Lepas tu dia punya talent lah, itulah inilah. Jadi Syekh tu kata, kaum wanita buat umat Islam ini ibarat emas-emas mereka. Tak perlu ditayang. Bila sebut emas saja kita dah tahu dah bernilai. Cuma nak tahu palsu tak? Tak palsu je. Yang wanita tu wanita palsu ke wanita yang wanita original? Itu saja. Jadi kalau yang itu senang, kita pun tahu kan wanita ni daripada gender dia dan sebagainya. Okey. Jadi asal wanita aja dia bernilai dalam Islam. Maka maruah wanita itu perlu dijaga. Bukan wanita tu je yang kena jaga. Yang kena jaga adalah wali-wali dia juga. Sebab itu dia mempunyai tanggungjawab juga kepada mereka yang lelaki yang berada di sekitar wanita tersebut. Okey, jadi bila kita sebut wanita, lelaki-lelaki itu, kita tengok kita dah sampai belum siapa yang bertanggungjawab dengan wanita ni? Belum sampai lagi okey, nanti kita akan tengoklah. Muka surat 47. Muka surat 47 bermula dari 41, bermula daripada 41, 40. Wanita satu amanah kepada siapa? Ayah, kemudian suami, kemudian saudara lelaki, kemudian anak lelaki,
kemudian semua lelaki. Ini kalau semua lelaki memang ada dia punya dalil-dalil dia bagaimana para sahabat melindungi dan juga membela kaum wanita pada zaman Nabi. Subhanallah, Masya Allah. Okey. Jadi di sini itu yang pertama surah dia. Kemudian yang kedua, Allah angkat martabat seorang ibu, maka terangkatlah martabat wanita. Dan yang ketiga adalah wanita-wanita solehah. Dan wanita solehah muka surat 10 kita tengok akhir sekali. Tulisan warna merah tu. Umar Al-Khattab radhiyallahu an berkata, pada zaman jahiliah kami tidak pernah menghargai wanita walau sedikit. Akan tetapi setelah datangnya Islam dan Allah sering menyebut-nyebut tentang mereka, barulah kami sedar bahawa mereka mempunyai hak ke atas kami. Perempuan boleh bagi star sikit kat situ. Tulis star sikit kat situ. Boleh tunjuk pada anak-anak kita, tunjuk kepada kawan-kawan kita yang lain. Kata rupanya macam ini keadaan before and after Islam zaman Nabi. Sebelum tu Saidina Umar sendiri tak perasan wanita itu perlu dihargai. Sebab diorang inherit wanita ni. Zaman jahiliah, kalau ayah mati, jadi ibu diorang ni bergantung. So, diorang suka tak ibu dia ni? So kalau tak suka, dia buang sama dengan apa-apa yang dia nak buang. Dan kalau dia suka, dia akan ambil. Dan seandainya ayah dia tu kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, kahwin 10. Jadi yang mana bukan ibu yang dia sukai, dia nak kahwin pun dia boleh kahwin dengan ibu tu. Dan dia jenis yang macam tu lah. Dia macam kehidupan seperti binatang kan. Macam kucing. Bila dah besar, lepas tu dengan bapak dia juga. Ada kan pernah bela kucing ni? Ada tak kenal kan, tahu kan? Dia macam ayam juga gitu. Jadi dia sama sibling sebab dia tak ada peraturan. So macam tu lah dengan jahiliah ni. Mereka tidak ada peraturan. Jadi bila Islam datang, dia memuliakan wanita dengan adanya undang-undang keluarga. Adanya undang-undang peraturan Islam dalam pembentukan keluargaan. Letak ibu itu, jadi kita ada 3 ibu yang utama. Ibu biologi yang melahirkan kita, ibu mertua, ketiga ibu susuan kalau ada. So 3 ibu itulah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti antara satu sama lain. Kalau tak ada ibu-ibu ni, adik-beradik ibu-ibu kita. Adik-beradik ibu mertua, adik-beradik ibu biologi khasnya, dan juga adik-beradik ibu susuan. Yang itu dijadikan sebagai side kalau meninggal dunia 3 ibu tadi. Baik ya. Jadi 3 cara Islam mengangkat. Pertama melalui surah daripada Al-Quran sendiri, surah An-Nisa. Kemudian yang kedua melalui status seorang ibu tu. Jadi kita sebagai ibu, kita jangan salah gunakan title tersebut dengan kata anak-anak patut taat pada kita sehingga membebankan anak-anak kita ya, ataupun menyusahkan kehidupan dengan ancaman status ibu tu. Sebab saya pernah dengar rintihan seorang anak, dia tak larat sangat berhadapan dengan kerenah mak ayah dia. Mak ayah dia nak kahwin pun susah. Dia ada cita rasa sendiri, mak dia ada cita rasa sendiri, ayah dia ada cita rasa sendiri, dia pula ada cita rasa sendiri. Jadi dia pujuk mak ayah dia, kata kau kahwin je dengan dia, tinggalkanlah rumah ni. Orang kata gitulah pula kan. Di situ macam drama tu lah, banyak tengok drama agaknya kan. Sampai macam tu. Jadi mak tak suka dia ni, mak tak suka dia ni. Dah kenalkan dengan mak dia, mak tak suka dia ni, mak tak suka. Lepas tu dengan ayah dia, ayah pun tak suka, ayah pun tak suka. Jadi akhirnya anak ni buat apa? Kahwin dekat Thailand, kahwin kat Siam. Bila dah kahwin kat Siam, senyap aja. Bila senyap aja, 3 tahun kahwin dalam diam. Lepas tu dapat kekuatan, keberanian, dia minta kakak dia pujuk mak ayah dia, barulah boleh tunjukkan isteri. Isteri dia pula sanggup dah berkorban ni duduk dengan mak ayah dia. Bila dah macam tu, sebab ada history tak kena kan, ada je yang tak kena. Sampai sampai cara menantu makan salah,
Cara menantu, betul. Semua tu salah. Lipat baju salah. Semua salah. Jadi yang anak lelaki dia stres sampai kena stroke. Sampai kena stroke puan. Dan akhirnya saya ni cuba pujuk lah. Kan cuba pujuk isteri tu, pujuk suami tu sekali. Saya kata, kalian ni beruntung sebab boleh jaga mak dengan ayah sampai usia tua. Jadi mak ayah dengan ayah ni dah usia tua, dia memang macam tu perangai dia, sifat dia kan. Jadi saya bacakan hadis yang ada 3 perkara bila datang dan dia berlalu, kita tak dapat apa-apa manfaat darinya, maka kita akan rugi. Kan selawat, ada orang berselawat atas Nabi, kita tak selawat, rugi peluang tu. Kemudian Ramadan datang, kita tak dapat pengampunan. Kemudian kita dapat menjaga ibu bapa kita sampai ke tua, tapi kita tak mendapat apa-apa manfaat atau faedah ataupun redha ataupun menggembirakan ibu dan ayah kita. Boleh suami dia yang kena stroke cakap, aduh, sebab hadis ni lah kita orang stres. Jadi saya pun fikir balik, saya takkan Nabi duk nak streskan kita kan. Jadi ceritanya adalah kat situ saya ambil mafhum mukhalafah. Maksudnya apa yang kita boleh faham pada sebaliknya. Dia bukan hadis itu yang menstreskan kita, tetapi jadilah ibu bapa yang tidak membebankan anak-anak. Jadi itu yang saya ambil kesimpulan untuk diri saya. Sebab kita bukan semakin muda, kita semakin tua, saya akan dapat anak-anak saya membesar macam yang kena stroke ni lah. Dan saya tak mahu kehidupan saya dekat akhir tu nanti saya akan menyusahkan mereka, sehingga mereka boleh melihat hadis itu sebagai satu beban. Jadi kita takut dekat akhirat nanti macam mana nak luahkan bukti bahawa kita sayang pada Nabi ni. Jadi dia akan kata, ya Allah, aku dengar dah hadis ni ya Allah. Yang stroke tu yang cakap, aku dengar hadis ni ya Allah dan aku cuba ya Allah, aku ikut ya Allah, tapi itulah dia. Tengoklah stroke aku ni. Tengoklah dulu di dunia macam mana hubungan aku dengan dia. Dia duduk dengan mak mertua dia cakap isteri dia, duduk dengan mak mertua, duduk semua serba salah. Macam mana ya Allah, sedihnya. Apakah dia ganjaran ya Allah? Oh, dia dapat ganjaran, alhamdulillah. Tapi mak ayah dia macam mana tuan-puan? Allah akan tanya tak? Allah akan tanya, kenapa kamu melakukan begini? Kenapa kamu melakukan begini? Agak-agak lepas ke tak? Takut tak lepas je. Jadi situ kita kena sedikit yang mafhum mukhalafah tu, fikir sedikit selfish, macam mana kita punya survival dekat akhirat tu nanti. Anak-anak ni lepas, kita kata jangan risau. Tapi mak bapak tu lepas ke tak? Takut tak lepas. Takut anak itu punya kesengsaraan stroke tu yang jadi saksi. Ya Allah, aku menjadi saksi atas ketaatan dan penghormatan anak ini kepada ibu dan ayahnya. Jadi jadi saksi, mengaku pula kepada Allah SWT. Habis saksi itu saksi kepada anak dan saksi juga ke atas kekejaman kita ataupun kezaliman kita, waliyazu billah. Jadi tuan-puan yang dikasihi, itu dia 3 perkara bagaimana Islam meningkatkan kaum wanita, sehingga wanita yang baik ini Allah dan Rasulnya tentukan ciri-ciri yang tersendiri. So ciri-ciri wanita solehah boleh tengok muka surat 11 ya. Alright. Jadi mendapat gelaran wanita solehah ini, dia sebenarnya lagi mudah daripada usaha nak dapat gelaran datuk, datin dan sebagainya, katanya lah. Kata dia tulis kat sini gitu. Baik, dan ia terangkum pada 2 kunci utama yang perlu dipegang oleh seseorang wanita. Apakah kunci dia? Kunci yang pertama, kena taat pada Allah dan Rasul. Kunci yang kedua, taat kepada ibu bapa atau suami. Dia letak situ atau, ibu bapa atau suami. So jadi ada 2 kunci di situ untuk menjadi wanita solehah. Tapi dia tidak satu-satunya kunci, dia salah satu daripada dia memang betul 2 kunci, tapi kita boleh huraikan secara detail. Baik, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, iza salatil mar'ah khamsaha
wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga maruah diri dia, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, qila laha udkhulil jannah, masuklah kamu ke syurga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, daripada mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Jadi kita ada kunci tu tadi kan. Jadi kunci-kunci ini dia ada gigi dia. Kan ada kunci yang tak ada gigi. Jadi ada kunci, mesti dia ada gigi dia. Pattern gigi itu dia berbeza daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi pattern kunci bagi wanita solehah tu gigi dia, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi ini. Jadi gigi yang pertama itu solat 5 waktu, kemudian puasa, jaga maruah diri, kemudian mentaati ayah, ibu atau suami. Tapi di sini disebut suami lah, sebab bagi wanita yang matang untuk jangka masa panjang. Kenapa disebut suami? Padahal ibu bapa kita jaga kita dari kecil lagi tau. Kenapa tak cakap mentaati ibu bapa? Perempuan, cuba kira anniversary ataupun tempoh kita kahwin dengan pasangan kita ni berapa lama dah? Oh, tak terkira. Mana yang dah berkahwin lah. Kalau saya dah 27 tahun. Saya dah 27 tahun berkahwin. Dan saya kahwin umur saya 25 tahun. Jadi umur saya di bawah ibu ayah saya dengan umur saya kahwin, mana lebih panjang? Kahwin lagi panjang. Ada lagi usia beberapa tahun akan datang. Jadi dengan kata lain, kita punya tempoh dengan ibu dengan ayah kan, waktu kita free, waktu kita solo-solo, dia sangat singkat berbanding dengan kita dengan pasangan kita. Sebab tu dalam banyak hadis sebut suami. Sebab rupanya kita hidup dengan dia lebih lama. Kita mendampingi ibu dan ayah kita. Jadi situ kita lihatlah dari faktor-faktor ini yang menyebabkan bila Nabi punya hadis, ya, hadis-hadis Nabi ni, ayat-ayat Al-Quran dia pada skala jarak jauh. Kita pandang mungkin pada sentimental value kita. Oh, kenapalah tak disebut ibu dengan ayah kan. Saya kalau ceramah-ceramah tu, saya sebut suami je, buaya ni macam mana kan. Jadi sini kita lihat kembali bahawa kelangsungan kita, kalau kita mampu untuk taat, buat baik pada ibu dan ayah kita, sepatutnya kita boleh juga taat buat baik kepada pasangan kita, ya. Okey. Cuma itulah sometimes kita kata macam mana Ustazah, saya nak buat baik dengan suami saya macam tu. So kalau kita punya perkataan ataupun alasan kita kata macam mana saya nak buat baik dengan dia tak pernah buat baik dengan saya Ustazah. Saya bergurau dengan dia, bermuka dia macam tu lah daripada siang sampai malam, asam macam batu kata. Pula dah kan. Okey. Jadi kita kena tanyalah kita balik, kita perlu nak melayan dia dengan baik, is that sebab dia ataupun sebab Allah? Jadi kalau kita melayan dia dengan baik kerana Allah, maka kita tak akan jadikan itu sebagai alasan. Tapi kalau kita masih lagi menggantungkan amalan kita kerana dia, memang itulah dia. Tetapi tuan-puan, ini kena ingat sangat. Seandainya kita dapat tahu suami kita melakukan maksiat, jangan bertolak ansur. Tolonglah. Tahu pasangan kita berzina, jangan bertolak ansur. Tolong hentikan benda-benda ni dalam skala skandal keluarga. Kita tahu suami kita tengok video lucah, porno ke kan. Jangan bertolak ansur tuan-puan. Sebab benda itu akan menjadi kudis dalam rumah tangga. Sebab kita berkahwin ini untuk menuju ketakwaan pada Allah kan. Jadi waktu tu kita kena bangkit untuk sama ada bersuara, ingatkan dia kan. Lepas tu dengan cara yang baik. Mulakan dengan cara yang baik. Berulang kali cara yang baik. 10, 15 kali berulang cara baik. Kemudian baru kalau nak buat cara yang tegas, ke-17 contohnya, nak buat laporan polis ke, ataupun nak panggil orang lain untuk menasihati dia ke, itu yang ke-18, yang ke-20. Jadi dia dah nampak dah usaha kita itu sampai berbelas-belas kali, berpuluh kali untuk mengingati dia. Sebab kita ingatkan kita sama-sama nak masuk ke dalam syurga. Saya teringat di mana kawan saya, sahabat saya dah cerita dah, dia ada masalah dengan suami dia sebab suami dia main kayu tiga.
Jadi saya kata puan, kalau dia dah main kayu tiga, sorok-sorok macam tu di belakang puan dah ada bukti dah. Puan ada nasihat dia, dah dia kata, dah cakap dah confront dengan dia dah. Saya kata cukup dah puan sama ada boleh report ke pejabat agama atau puan report je ke polis dulu. Bagi tahu suami saya main kayu tiga, tak kisahlah polis tu nak gelak ke apa ke kan. Nah, tapi buat report sebab isteri memang dia bawah tanggungjawab suami. Suami kena jaga isteri. Tapi suami ni bawah tanggungjawab siapa? Dia bawah tanggungjawab autoriti. Jadi kita ni nak didik dia, kita nak bimbing suami, kadang-kadang payah tuan-puan. Kalau dapat suami yang baik, yang boleh nak bertolak ansur, berbincang, insyaAllah ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Tapi ada masanya suami kata halaku. Telefon jangan pegang, jangan sentuh. Contohnya kan, semua benda ni tak boleh. Tak ada hak awak, kata kan. Awak ni sedang mencari-cari keburukan saya, contohnya kan. Kalau ada macam tu, maksudnya adalah sebab tu kan. Jadi kita wajar untuk rasa macam curiga. Kita tak nak ada racun dalam keluarga kita. Jadi saya dah nasihatkan dah dia. Dia kata satu masa lepas tu dia call lagi. Dia tak nak bagi tahu, tak nak reveal siapa dia. Dan dia cakap, Ustazah, suami saya dah angkat Al-Quran dan bersumpah untuk berlaku baik. Saya tutup ni volume ni, saya gelak-gelak. Sebab apa? Lagi orang angkat Al-Quran, lagi orang junjung Al-Quran, lagi penipu orang tu. Kan, jadi dia kalau you betul-betul sincere, jangan buat kerja-kerja bodoh seperti itulah. Jadi saya kata tak apalah puan, kalau puan dah percaya, insyaAllah saya doakan yang baik saja. 2 tahun berlalu, COVID tu 2 tahun berlalu, dia call balik, Ustazah, macam mana Ustazah? Kenapa puan? Dia ada penyakit tu, yang apa, yang tu adik-beradik dia, saya tu lupa. Dia bukan HIV, dia siplis, tapi adik-beradik siplis. Dia apa benda lah, tapi dia dibawa daripada suami, dapat daripada suami. So jadi doktor dah confirm, kemudian doktor suruh panggil suami dia. Jadi doktor pun cakap, doktor terangkan, dia pun sama, sumpah tidak melakukan. Padahal isteri nampak, selepas isteri tahu dia sakit, isteri ekori dia balik jumpa dia dengan perempuan lain. Yang saya cakap ni bukan beragama Islam ni, saya cakap orang yang beragama Islam ni, yang boleh sebut ustazah dengan betul. Jadi maksudnya mereka adalah keluarga-keluarga Islam. Jadi itu yang menyakitkan, yang menyedihkan lah. Lepas tu saya kata macam mana apa akak punya plan, plan akak sekarang. Jadi daripada tak tahu siapa dia sampai jadi tahu. So lepas tu dia kata saya plan untuk bercerai dengan dia. Tapi nampak macam dah terlambat lah. Kalau saya rasa lah macam dah terlambat lah daripada awal lagi. Lepas tu dia kata, saya Ustazah, betul saya dengar dah Ustazah sebut benda tu tak patut, dia kata, tapi waktu tu saya kesian. So sebab tu saya kata never tolerate pada benda-benda yang hak Allah itu dinafikan. Jadi kalau ialah dia tidak jujur kan, dia melakukan hubungan, dan saya cakap dengan dia, apa salahnya kalau berkahwin, sebab biasa dia orang akan guna alasan, tak nak suami buat maksiat, kahwin lah macam tu kan. Dia kata macam mana saya nak bagi Ustazah, itu isteri orang. Jadi macam mana tu, lagilah dosa. Jadi situ konflik yang berlaku dalam masyarakat kita. So pada saya banyak sangat yang berkait-kait ini. Lagi lelaki-lelaki yang minta maaf, saya kata seandainya dia ada sedikit ilmu agama ataupun dia ada ilmu agama, dia akan tengok wanita ni nak goda dia senang aja. Tengok wanita ni dia waktu period ke tak waktu period. Tengok pula background wanita ini, dia ada suami ke tak ada suami. Dan dia tak nak cari wanita-wanita yang single. Dia cari pula wanita-wanita yang ibu tunggal. Ibu yang telah bercerai, yang dia ada geram dengan suami dia sebab daripada sudut keinginan seks lah.
Dia Allahu Akbar. Dia adalah dia punya strategi dan juga plan-plan dia, perancangan dia. Puan-puan, saya dengar kan kes-kes macam tu, saya buat sendiri sedikit rumusan untuk diri saya. Saya kata apa? Syukur ya Allah, Engkau letakkan batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Itu je. Mana-mana kita pergi, hatta dalam WhatsApp perempuan, hatta dalam inbox kita, dalam DM kita, kalau dia namanya lelaki, cukup. Jawab sekali dua kali je. Biarlah dia kata kita sombong. Biarlah dia kata, oh ustazah ni nampak macam kan. Dan cuba gunalah. Nak guna suami kita, kita kata, bang, ni tengok ada orang macam ni. Abang boleh tak tolong layan dia? Tak apa, kita libatkan suami kita selama mana kita ikut apa yang Allah mahu. Jadi perlu ada disiplin tersebut sebab kita banyak bilik-bilik yang tersembunyi. Ya, okey. Allahu a'lam. Allahu akbar. Baik. Jadi itu dia ciri-ciri wanita solehah. Dia menjaga maruah diri, ni panjang ceritanya pula. Kemudian mentaati suami dia, maka dikatakan padanya dia mendapat lambaian daripada pintu-pintu syurga. Masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Jadi harga syurga sangat mahal. Okey, nampak rasa macam ringkas kan? Tapi itulah dia. Saya rasa kita pernah bincang hadis ini. Di mana saya masih ingat lagi, saya bawa anak saya lelaki datang kemari, perempuan. Anak lelaki saya ada satu masa tu, dia pun dengar hadis ni. Saya kata ini shortcut kita untuk masuk ke jannah. Saya kata ni buat empat benda, kita akan dilambai daripada mana-mana pintu syurga. Jadi anak lelaki saya tu on the way back tengah drive, dia tanya saya, Umi, yang shortcut tu untuk perempuan ni. Saya pun angguk. Lepas tu dia pun tanya balik, untuk lelaki ada tak shortcut? Kan, jadi Allahu Akbar. So saya masa tu terdiam juga sebab memang tak pernah dengar hadis directly yang bagi kata shortcut kepada kaum lelaki. Kalau ada pintu syurga tu ada 8, maka lelaki tu kena buat 8-8-nya lah. Jadi saya cakap dengan anak saya begini, saya tak jawab directly, saya kata perempuan dengan lelaki berbeza daripada sudut kemudahan dia untuk melakukan ibadah. Nanti baru saya cerita dengan dia. Saya kata perempuan ni bila dia nak solat sajalah, you imagine apa yang dia perlu buat. Dia kata ambil wuduk, dia cakap tak, itu lelaki. Saya kata perempuan kena apa sebelum ambil wuduk? Fikir dulu, cari tempat wuduk. Saya kata lelaki pun cari tempat wuduk dulu. Lepas tu saya mulakan, saya bagi clue. Ya, perempuan kena buka tudung, buka serkup, buka stongan, buka stokin. Cerita kat bapak dia, sekarang cerita kat anak dia pula. Jadi anak saya tu masa saya bawa ni punya minat, kita dengar satu-satu cerita tu, dia duduk bukan menghadap depan, dia duduk menghadap saya. Kita duduk depan ni, duduk menghadap kita macam tu kan. Jadi saya kata lelaki sangat mudah untuk beribadah. Di mana-mana je dia nak ambil wuduk, dia boleh ambil wuduk. Kita ni nak ambil wuduk pun kena tengok orang lalu-lalang ke tak. Kena cari tempat yang terselindung. Dan kemudiannya you all dah masuk dah ambil wuduk, terus masuk ke masjid, ruang masjid nak solat dah. Kita kena yang dah buka tanggal tu kena pakai balik. Bukan boleh sekali pakai. Kalau boleh sekali pakai tak apa telkong tu kan, tapi kena tengok pula telkong jangan nipis. Dah bila dah pakai telkong tu, wah, lelaki dah habis semalam, dia pun boleh pergi ke kereta kan. Kita dan pakai telkong, sekali telkong tu kena buka balik. Lepas tu kena pakai anak tudung. Takkan kita pakai telkong terus pergi. Saya cerita dengan anak saya, dia pun gelak je. Lepas saya kata, daripada sudut kita nak melakukan ibadah bagi kaum wanita ni, Allah memang payahkan sikit, tapi dia jadi shortcut. Sebab tu bila dia fokus dengan solat 5 waktu ni, Allahu Akbar, Allah ganjarkan dia dengan double. Dia boleh masuk pada pintu mana yang dia sukai dengan puasanya. Dengan kita bila nak puasa, perempuan nak puasa berbanding dengan lelaki nak puasa. Kita nak bangun sahur kalau bayi masih kecil. Bayangkan perempuan macam mana. Kan nak bangun, nak buat sahur, bangun. Susahnya, dah menangis lah pula. Dah menangis, saya ada 6 orang anak yang ketiga tak nak lepas langsung dari saya. Melekat macam kena glue. Pergi ke toilet pun dia ikut.
Itulah satu tu. Jadi ayah dia kena tolong. Nak tolong angkat dia tak boleh. Kan sampai sakit-sakit pinggang, pernah krem pinggang. Sebab duk menyusukan dia, duk dokong dia. Jadi bila saya cerita momen-momen tersebut, jadi anak saya yang lelaki ni pun faham. So saya kata sebab tu lelaki, you all kena rasa bertuah lah untuk melakukan ibadah ini sangat-sangat mudah berbanding dengan perempuan. Tu belum lagi dah waktu tua tu. Kalau dah waktu tua kita, yang lelaki tak ada pun kita ada masalah. Contoh nanti kita belajar tentang, minta maaf sebut, kentut vagina. Lelaki tak ada. Perempuan ada. Kan dah yang itu pula. Belum lagi istihadahnya. Kan dengan halangan haid, nak membezakan haid dengan istihadah lagi. So jadi ibadah kita ini memang bagi kaum wanita payah tapi ganjarannya cukup hebat. Adil tak Allah? Adil. Sebab tu jangan marah kalau kita dengar ada hadis yang menyebutkan kita ini elok duduk di rumah. Sekarang ni tak ada masalah. Ustazah, saya duduk di rumah, saya pun boleh bekerja. Memang kadang-kadang dia punya pendapatan itu lebih tinggi lagi daripada lain yang bekerja di pejabat. Baik. Ciri-ciri wanita solehah yang itu yang telah disebut dalam hadis. Kemudian kita lihat muka surat 11 ni ya. Okey, dia yang ni kupasan kepada maruah menjaga pakaian. So once kalau kita sebut menjaga maruah ini ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek berpakaian atau penampilan kita. Aspek yang kedua tidak disebutkan di sini tapi puan-puan boleh tulis, iaitu bahasa yang kita guna. Itu maruah ya, menjaga maruah. Dan aspek yang ketiga adalah menjaga pergaulan. So bila kita sebut maruah, dia tak lari dari 3 perkara ini. Jaga bahasa, jaga penampilan, jaga batas aurat kita. Yang ketiga jaga aurat penampilan. Yang ketiga jaga pergaulan. Okey. Seterusnya manakala tanggungjawab dalam mentaati suami pula dapat disimpulkan dengan cara menunaikan kewajipan dan tanggungjawab terhadap suami dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Ya. Okey, menjaga kehormatan diri, harta suami, anak-anak, tidak menolak ajakan suami untuk bersama, tidak keluar rumah atau mengizinkan orang masuk ke rumah melainkan dengan izin suami. Merendahkan suara, tidak membantah suami dalam kebenaran. Jadi tidak membantah dalam kebenaran, tapi kalau dalam kemungkaran kita wajib bantah. Sentiasa redha dengan kemampuan suami dan bertanggungjawab memelihara diri, kebersihan dan kecantikan diri serta rumah tangga. So kalau kita pergi salon ada masalah tak? Tak ada, sebab itu antara kita punya tanggungjawab kita dengan suami. Perempuan, bila kita meninggal dunia nanti, kaum wanita ni dia akan tanya top 2 question. Yang ini memang sangat-sangat rapat dan sinonim kepada wanita. Pertama, wanita akan ditanya tentang solatnya. Kemudian yang kedua, wanita akan ditanya tentang tanggungjawab dia terhadap suaminya. Jadi tanggungjawab terhadap suami kita boleh bahagikan kepada, kalau ikut hadis ya, pertama akhlak, kita menjaga akhlak. Kemudian kita menjaga iza nazara ilaha sarathu, iza amaraha ata'adhu. Yes, kita menjaga hukum hakam. Kita tahu hukum hakam iza amaraha ata'adhu. Maksudnya hukum hakam, halal haram. Jadi situ yang kedua. Yang ketiga, tanggungjawab kita terhadap suami kita juga adalah kita menjaga apa yang dimilikinya. Selain daripada kita jaga akhlak kita improve ilmu kita, begitu juga hak dia. Hak dia ada 4. Yang pertama, diri kita adalah hak dia. Yang kedua, anak-anak adalah hak dia. Yang ketiga, harta benda adalah harta benda dia tu adalah hak dia yang kita perlu jaga dan perlu atur urus. Dan yang keempat, kekerabatan atau persaudaraan silaturahim. Okey. Baik, hadis riwayat Hakim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kita tentang siapakah yang lebih utama diberikan oleh seorang isteri, maka baginda menjawab hak suami dia. Jadi hak suami dia, ingat kan ada berapa tadi? Ada 4. Apa hak suami? Isteri dia tu sendiri. Kemudian yang kedua adalah harta anak-anak, kemudian harta yang dimiliki, dan yang keempat adalah kekerabatan, saudara mara. Sebab tu kalau bercerai macam mana pun, wanita janganlah sehingga memutuskan hubungan anak tu dengan atuk dia. Jangan putuskan hubungan anak itu dengan adik-beradik suami. Itu semua wali-wali dia tu. Okey, baik. Jadi kita berusaha juga kenalkan. Kalau tak dapat nak bercakap sekarang, tak apa, tunggulah 3, 4, 5 bulan. Dalam tempoh 3, 4, 5 bulan atau 3, 4 tahun itu, ada kes dia bawa anak dia semua terus berpindah ke Australia, tuan-puan. Jadi dia putuskan hubungan dengan keluarga si suami. Jadi akhirnya memang Allah nak temukan juga anak bongsu dia sekarang suka dengan ibu tiri dia. Suka dengan ibu tiri. Anak bongsu dia perempuan lah, dengan ibu tiri. Jadi maksudnya dia punya seronok kan, sebab satu masa dia attend satu program, jadi dia jumpa dengan makcik ni, jadi rapat rupanya ibu tiri. Allah nak temukan, macam drama juga kisah dia kan. Jadi anak bongsu dia pergi ikut ayah dia sekarang. Jadi yang kat Australia tu dia macam meroyan pun ada juga dah. Allahu Akbar. Okey, jadi itu cerita-cerita, banyak cerita-cerita, kisah-kisah ni. Macam kadang-kadang tak percaya tuan-puan, tapi kalau dekat dunia tu maksudnya apa? Saya nampak Allah bagi peluang lagi kan. Allah bagi peluang untuk kembalikan balik kekerabatan dan silaturahim tu. Kalau dah meninggal dunia agaknya macam mana? Jawab je lah nanti kat akhirat nanti. Macam mana nak buat Baik. Mari kita lihat okey, hak siapakah yang lebih utama diberikan oleh suami? Maka baginda menjawab ibunya. So jadi hak suami tu ada 4, dan kemudian untuk suami hak yang perlu diutamakan adalah ibu dia. Okey. Jadi dalam sebuah buku Mutiara Kata Asma bin Khadijah Al-Fazari, sewaktu anaknya yang bernama Hindun berkahwin dengan Al-Hajjah bin Yusuf, yang direkodkan dalam kitab tarikh Madinah Damsyik Okey. Saya tak dapat pergi ke Damsyik tuan. Saya tak dapat pergi ke Damsyik sebab dia di bawah kekuasaan Bashar Assad. Jadi dia kata tak boleh sebab dah dijajah, yang pada dia dijajah lah. Saya boleh pergi ke Azaz yang dekat dengan bahagian Gaziantep. Gaziantep ni Turki. Dan kemudian nak pergi ke Tal Abyad, daripada Azaz ke Tal Abyad dia boleh je ikut jalan dalam Syria tu, tapi tak boleh, kita kena keluar balik. Lepas bermalam 3 hari, kemudian kami keluar balik. Lepas tu kena masuk dekat Sanli Ufa. Sanli Ufa ni di Turki, jadi melalui border situ pula, bahagian Sanli Ufa, masuk ke dalam ke Tal Abyad untuk buat kilang roti pula. Itu yang masa pergi ke Syria. Jadi ceritanya tak dapat lagi Damsyik. Damsyik ni dekat dengan area Lubnan. So kalau nak masuk ke Damsyik, dia lebih cepat kalau kita masuk melalui border Lubnan. Okey, jadi apa katanya? Wahai anakku, kini engkau telah keluar dari tempat engkau dilahirkan dan dibesarkan. Ini nasihat seorang ibu kepada anak perempuannya. Dia anak-anak perempuan yang nak kahwin ini bagus juga, kita ambil ni. Kan kita bagi nasihat kat dia. Baik. Engkau akan berpindah ke sebuah tempat yang belum engkau kenali. Dan engkau juga akan berkawan dengan seseorang yang engkau belum kenali. Ya ke? Hari ni dia lebih kenal pula dari kita kan. Okey. Tapi boleh sebabnya selama mana dia belum duduk satu bumbung, dia tak kenal juga. Okey. Itulah suamimu. Jadilah engkau sebagai tanah untuknya dan dia akan menjadi langit untukmu. Jadilah engkau sebagai lantai untuknya dan dia akan menjadi tiang untukmu. Jadikanlah dirimu sebagai pengasuhnya, niscaya dia akan menjadi hamba-Mu. Jadi ini maksudnya hidup dalam keadaan lengkap melengkapi. Ya. Baik, next. Janganlah engkau membebankan dirinya dengan pelbagai kesukaran, kerana ia akan menyebabkan dirimu ditinggalkan. Janganlah pula engkau terlampau jauh darinya, kerana nanti dia akan melupakanmu.
Okey, ini daripada sudut bab inspirasi. Maksudnya peranan yang pertama tadi, kita isteri lengkapkan suami. Peranan yang kedua ini, suami dia perlukan motivasi, semangat, inspirasi, pujian daripada isteri dia. Kalau isteri orang puji dia, habis. Isteri orang lain puji dia kan. Sudah. Baik. Tetapi kalau dia mendekatimu, dekatilah dia dengan penuh pengertian, dan sekiranya dia menjauhimu, jauhilah dia dengan kebaikan. Jadi di sini kita memahami apa sebenarnya dia punya body language. Dia tengah sedih, so kalau dia perlukan space, kita bagi space seperlunya, bukan semahunya, bagi pada seperlunya. Alright. Peliharalah suamimu, hidungnya, pendengarannya, matanya dan segala-galanya. Janganlah sesekali suamimu itu mencium sesuatu dari dirimu melainkan yang harum. Jadi yang harum itu dia could be physical, could be yang kita panggil secara maknawi. Yang mungkin harum tu akhlak yang baik. Okey. Jangan pula dia mendengar sesuatu darimu melainkan yang enak didengar, dan jangan pula dia melihat dirimu melainkan yang indah. So ini adalah adab penampilan dan akhlak kita. So boleh tengok tu ada 4 benda. Yang pertama tadi apa dia? Perlu jadi pelengkap. Yang kedua perlu jadi inspirasi, inspirator. Kemudian yang ketiga, ia memahami. Okey, kita beri dia space kalau dia perlu, body language dia. Jadi tak perlu dia cakap. Jadi tapi tindakan dia itu kita faham, memahami dia. Dan yang akhir sekali adalah kita punya penampilan, akhlak, itu yang perlu dijaga. Sebab tu kalau kita ni dalam bab hukum fiqah kan, dia tanya, so ustazah, saya ni suami suruh saya dyekan rambut saya ni warna hitam ni, macam mana ni ustazah kan? Hukum dia apa hukum dia? Tiba-tiba hukum dia haruslah pula. Kalau suami suruh, jadi hukumnya jadi harus. Dan kalau suami, dia boleh krem tak bangun sebab tengok kita dengan rambut putih. Okay. Krem, kejut kan, jantung berhenti sekejap beberapa saat sebab tengok rambut kita dengan rambut yang putih. Wajib hukumnya kita dye rambut kita. Sampai macam tu. So yang itu dalam Islam, sebab tu nak potong rambut ke apa, kena tanya suami. Bukan sahaja dia yang memberikan maintenance itu. Maksudnya dia bagi duit pada kita, kita pun boleh buat sendiri kan. Tetapi dia ada hak lain. Itu yang dinamakan hak suami. Isteri adalah hak kepada suami. Baik. Selain daripada 2 kunci utama yang telah dijelaskan itu tadi, mentaati ibu bapa juga dituntut. Ia dapat dilaksanakan melalui kepatuhan kepada mereka dalam perkara ada lebih 15 minit. Makruf menasihati mereka ke arah kebaikan dan tidak menderhakai kedua-duanya. Ketaatan kepada ibu bapa adalah lebih utama selepas Allah dan Rasulnya bagi mereka yang belum bersuami. Okay? So jadi sampai situlah muka surat 13. Kalau saya boleh habiskan sikit, InsyaAllah kita berhenti sampai amalan wanita solehah ya. Okey, jadi dia ada surah Al-Isra ayat 23, ini dalil dia untuk mentaati ibu bapa. Kemudian ada sifat lain wanita yang baik ini, antaranya sikap malu yang menebal, tidak menunjuk-nunjuk ya. Semakin itu dia bertambah seri, dengan bersikap malu tu wanita semakin bertambah seri ya. Dan kemudian Sayyidatuna Ummu Salamah, isteri kepada baginda Nabi, pernah bersabda, sesiapa yang menyeret kainnya kerana sombong, sekarang dia tak ada istilah seret kain, dia pakai baju apa pun kan, walaupun pendek tapi dia tetap sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat kelak. Ummu Salamah bertanya, bagaimanakah kaum wanita perlu menjaga hujung kainnya? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah mereka melabuhkannya sejengkal. Dulu tak ada stokin ya, jadi sebab tu labuh untuk tutup kaki. Jadi saya guna istilah fiqh ajalah ya, mudah faham. Ummu Salamah bertanya lagi, bagaimana jika terlihat kakinya? Maka Rasulullah SAW menjawab, maka hendaklah mereka melabuhkannya sehasta dan tidak boleh lebih. Sebab biasanya pakaian yang labuh-labuh ini adalah pakaian orang-orang besar dulu, yang bila dia berjalan kena ada orang yang mengiring dan bawa
kain labuh tu, itu tanda kebanggaan, tanda kebesaran, tanda keangkuhan. Tu masa dulu, budaya dulu ya. Okey, seorang yang masih hidup dengan baik dan mempunyai rasa malu adalah seperti sebatang kayu yang masih kekal tumbuh dan dibaluti oleh kulitnya. Tidak, demi Allah, tiadalah kebaikan bagi hidup ini apabila rasa malu telah hilang darinya. So hari ini agaknya wanita-wanita kita banyak malu ke banyak hilang malu? Kan, dengan social media dan sebagainya. So jadi kesimpulannya, al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebahagian dari iman. Dan bila menggunakan media-media sosial dan sebagainya, ingatkan anak kita itu ada batas-batas tertentu dan fungsi. Gunakan je media sosial, fungsi dia untuk apa? Menyebarkan benda yang baik, menyebarkan benda yang bermanfaat, full stop. So mana-mana yang tidak baik, yang memalukan diri kita, yang cerita pasal diri kita, benda itu tidak mendapatkan manfaat pun. Kan takut ada sesuatu lain yang menanti, iaitu dengan takaburnya, dengan riaknya lagi, dan juga iri hati daripada orang lain. Wal-iyazubillah. Jadi ingatkan ingatan ini untuk diri saya, untuk kita semua. Sekian dulu, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita sambung akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.